Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk menyambung tugas kita sebagai hamba-hamba Allah. Hari ini dah masuk hari yang ke-6. Kita berada di bulan Ramadan. Ada dekat seminggu dah. Bermakna kita dah 6 hari dilatih oleh Allah, dipimpin oleh Allah, dipandu oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Soalnya, sudahkah belum kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Kalau belum, sudahkah kita melalui lorong-lorong ke arah ketakwaan itu? Kita telah dilatih dengan banyak sembahyang. Masjid ini 8 rakaat. Banyak dah tu. Kalau 6 hari dah 48 rakaat dah. Witir 3 rakaat. 3 kali 6, katakan 3 kali 7 ada 21. 48 yang 41 apa? Banyak tu. Sudahkah kita tercegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar? Karena orang sembahyang Allah janji, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Udah kita buang sifat-sifat yang keji itu. Sifat nak marah saja, sifat hasad dengki, riak, sifat ujub, sifat takabur dan sebagainya. Kerana dosa itu bukan sekat dosa yang zahir saja. Dosa batin kita kena ambil kira juga ya. Mudah-mudahan kita terdidik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana puasa ini memang kalau kita ikut betul-betul, dia mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Latih kita dengan banyak semayang. Bila kita banyak semayang, tak ada berlaku benda-benda maksiat, tak ada berlaku benda-benda yang keji. Kerana semayang itu sendiri mencegah dia daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau buat juga, ada yang tak kena dengan semayang. Bacaannya macam mana, gerak-gerinya macam mana, batalkan semayang tu ada tak dibuatnya dalam semayang itu dan sebagainya. Betul juga dilatih kita dengan banyak selawat. Orang banyak selawat, Allah akan balas selawat itu. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Latih kita dengan banyak zikir, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak istighfar. Orang yang banyak zikir akan tenang jiwanya. Itu janji Allah tu. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Sudahkah kita jadi orangnya pemaaf, pemurah, penyantun, sabar dan sebagainya? Ikhlas kita dalam ibadah kepada Allah SWT. Itu kena cek balik tu. Kalau ada yang tak kena, ada lah yang tak betul perlakuan kita dalam ibadah puasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita hadis yang ke-11 untuk pagi ini. Hadis yang ke-11. Tajuknya rasuah berleluasa. Rasuah itu artinya kita memberi hadiah atau memberi saguati kepada seorang di atas satu kepentingan. Kalau tidak kita tak bagi. Bila ada kepentingan kita bagi. Itu namanya rasuah. Kita tidak minta tolong kita, bagi dia. Hadiah ke, wang ringgit ke, pangkat ke, kedudukan ke. Itu namanya rasuah. Sekarang ni sudah berleluasa. Semua perangkat. Semua perangkat apa namanya? Melakukan kesalahan rasuah ni. Daripada orang yang paling tinggi atas sampai ke bawah saja. Sampai piun pun kadang-kadang dia menerima rasuah juga atau membayar rasuah. Padahal tak ada apa pangkatnya pun. Paling tertinggi ke rasuah ya. Jadi dia berleluasa sekarang ni. Apa kata Nabi? An Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khudhul ata'a ma dama ata'an fa idza sara rashwatan fid dini fala ta'khudhuhu walastum bisarikihi yamnumukumul fuqru wal hajah. Itu cakap Arabnya. Apa artinya kat Melayu entah, saya pun tak tahu. Saya bukan arti cakap Arab. Tapi mana di sini? Artinya berkata, artinya daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni seorang sahabat yang diutuskan oleh Rasulullah sebagai gubernur di Yaman. Zaman kegemilangan Islam seperti itu, dia jadi gubernur yang pertama, namanya Muaz bin Jabal. Itu dia gubernur yang pertama. Dia berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ambillah pemberian itu selama ia masih sebagai pemberian. Orang nak hadiah ambil, tak apa. Masalah ya. Tapi jangan jadikan syarat. Yang saya ngajar ni. Kalau nak bagi sebuah bagi ambil aja. Tapi jangan tetapkan. Ya. Kalau tetap dia dah jadi apa? Udah tak ada ikhlas lagi namanya ya. Kalau bukan rasuah pun tidak ikhlas. Nah, ambillah pemberian itu selama ia masih sebagai pemberian. Kalau nak bagi ambil. Banyak ke sikit ke, ambil aja. Tapi jangan tetap order. Never put a price on yourself. Kalau sebagai pendakwah, sebagai penceramah, sebagai tuan guru, jangan tetapkan harga. Kalau tidak dah hilang ikhlas tu. Walaupun dia belum lagi masuk dalam kategori rasuah. Tetapi apabila ia telah menjadi rasuah, itu kalau ada tujuan. Kamu tolong aku bagi sekian banyak. Itu namanya rasuah. Kamu bagi aku jawatan, aku bagi kamu 500. Itu rasuah namanya. Ada syaratnya. Itu namanya rasuah. Ini berlaku ni. Setiap peringkat ada berlaku benda rasuah ni. Pernah berlaku pada saya. Saya lepas pension tu jual di market tu. Macam-macam jual. Kicap lah, cili sos lah, barang-barang halal. Jual situ. Berjalan. Bukan market pun. Ada lorong. Lepas market ada lorong. Market masih tu tengah renovate. Ada lorong tu. Lorong itulah kami berjaja di situ. Ada satu orang. Orang Cina. Hari-hari beli barang saya. Apa hal orang Cina ni? Saya selalunya beli, tak pernah orang Cina beli pun. Hari-hari. Kadang-kadang kini cili sos, esok beli kecap, lusa cuka dan sebagainya. Ada je belinya. Saya pun heran. Baik benar orang Cina ni. Ya. Udah lebih seminggu, dia pun jumpa saya. Tuan Haji. Dia Haji katanya. Dia Haji bukan Tuan pun. Haji katanya. Kenal tak ini orang je. Rupanya dia orang kerja majlis bandaran tu. Dia nakkan saya rekomen dia supaya dapat satu tapak dia nak menjaga situ. Itu yang dia beli barang pada saya tu. Baru saya tahu. Dia nak merasuah saya tu. Kena ada satu orang ni. Dia sebut nama orang tu ya. Tuan Haji baik sama dia. Ya pun saya baik dengan dia. Orang pun tuan-tuan semua tahu. Tempat sertial lah ya. Dia kerja situ majlis bandaran. Orang berkuasa situ. Patutlah. Udah lepas itu dia dapat tapat. Tak pernah beli lagi lepas itu. Yang situ aja. Dia beli. Itu rasuah lah tu. Ada tujuan. Ini orang itu. Tetapi apabila ia telah menjadi rasuah dalam pandangan agama, maka jangan kamu mengambilnya. Kerana hendak akan satu-satu keuntungan, maka dia sanggup mengeluarkan harta ke, mengeluarkan apa je. Sama sekarang ni mudah benar nak rasuah. Bukan tunjuk tangan apa itu. Ya. Melalui bank aja dah, online aja. Sudah dah ada aja duit dalam akaun tu. Itu rasuah lah tu. Kalau dah tak ada duit pun. Rasuah tu tukang bagi pun berdosa, tukang terima pun berdosa. Jangan kamu mengambilnya, kata Nabi. Namun kenyataannya kamu tidak akan dapat meninggalkan rasuah itu. Kenyataannya kamu tak boleh tinggalkan rasuah itu. Kerana kamu takut fakir. Takut jadi apa kerana? Fakir. Dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Tak sikit. Itu zaman akhir zaman ni. Orang terpaksa terima rasuah. Semua peringkat. Dari peringkat tertinggi sampai rendah sampai yang paling rendah pun menerima rasuah. Tengok pemimpin dunia ni. Jangan tengok kampung aja. Tengok satu dunia ni. Dia banyak kan berlaku rasuahnya.
Daripada pemimpin tertinggi, daripada Perdana Menteri sampai menteri-menteri, sampai timbalan-timbalan menteri, sampai pegawai-pegawainya, sampai kepada kebawahan, sampai piun pun nak rasuah juga. Budak pejabat, nak rasuah juga. Bila dia bagi rasuah, dia apa? Naiknya katas file tu di katasnya, tidak di bawah je, terpendam je di bawah. Ada je rasuah. Itu berlaku di semua peringkat. Itu berlaku tak ada hilang. Itu dia ya. Namun kenyataannya kamu tidak akan dapat meninggalkan rasuah itu. Tak boleh. Dia macam umum balwa. Macam apa? Ada najis, tak hijab umpamanya. Untuk umum balwa. Ada aja. Buang-buang datang balik. Buang-buang datang balik. Buang-buang datang balik. Rasuah tak boleh. Tangkap seorang tu, ada lagi yang lain pula. Tangkap yang bawah, yang di atas rasuah. Tangkap yang di atas, tengah-tengah rasuah. Tak boleh hilang. Dia macam riba juga. Kata Nabi, riba tu, kalau kamu boleh elak daripada riba pun, sekurang-kurangnya tempiah riba tu ada juga. Rasuah pun begitu juga. Kalau kamu boleh elak, sekurang-kurangnya tempiah itu pun ada juga. Terlibat juga kita. Tak boleh lari. Jadi jangan kamu mengambil, kata dia. Kerana walaupun kamu takut, kamu ambil itu kerana takutkan miskin, takutkan apa, takutkan jadi fakir. Tapi ambil juga. Kerana takutkan jadi fakir. Dan kamu pula sangat berhajat. Kamu kalau rasuah itu duit. Siapa tak nak duit? Berhajat untuk mengambilnya. Riwayat dari hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Nuaim. Itu hadisnya. Yang meriwayatkan ini adalah Tabrani dan Abu Nuaim. Tengok keterangannya. Ini aja keterangannya. Di akhir zaman, bila akhir zaman, sekarang ni. Dekat nak kiamat. Ini dah dekat benar nak kiamat ni. Ini akhir zaman. Dah lepas zaman kegemilangan Islam dah habis. Zaman salafus soleh dah tak ada. Salafus soleh itu sekitar 300 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salafus soleh. Salaf orang dulu-dulu. Soleh majoritinya soleh-soleh mereka. Di zaman itu. Nabi bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Satu qurun 1 tahun. Jadi 1 tahun yang terbaik adalah 1 tahun zaman Nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian qurun yang mengeringi qurun aku. 1 tahun lepas itu. Nabi dah tak ada lah. Umur Nabi pun 63 tahun aja. Tapi kurun itu masih baik lagi. Kemudian Nabi sebut lagi, summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengeringi kurun aku. Maknanya 1 tahun lepas itu. Jadi zaman Nabi 1 tahun, lepas Nabi 1 tahun lagi, lepas itu 1 tahun lagi. 300 tahun. Selepas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama sebaik-baik zaman itu dipanggil salafus soleh. Salaf as-soleh. Salaf tu kan dulu. Soleh itu majoriti yang soleh-soleh belaka. Zaman salafus soleh itu sembahyang sunat yang pun paling komannya 100 rakaat sehari malam. Itu zaman salafus soleh. Main sunatnya aja. Banyak wajib ya. 100 rakaat itu paling koman, paling malas, paling tak guna, paling curut. 100 rakaat sehari malam. Sekarang ni ada orang main 100 rakaat. Mana ada? Sembahyang sunat asar pun patut 4 rakaat dia buat 2 aje. Sembahyang sunat asar 4 rakaat tahu dah tuan-tuan dan puan. Siapa sembahyang sunat asar 4 rakaat, dia dijamin lepas daripada neraka. Siapa tanda angkat tangan? Dia jamin lepas daripada neraka. Tapi sekarang ni kebanyakan orang buat 2 rakaat je. Termasuk tutup imam pun itu juga. Buat 2 rakaat je. Sebab? Mungkin kerana tak tahu lah. Tak ada baca hadis. Orang ngaji lari. Ini mana tahu? Sebab sekarang ni tidak dipanggil salafus soleh. Sekarang dipanggil apa? Halafus soleh. Zaman kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Sekarang ni.
Ha, 300 tahun dia dah lepas. Paling makin lama makin jauh, makin lama makin kurang, makin lama makin malas, makin lama tak makin jauh dari agama. Sudahnya akhir nanti dekatnya kiamat tu tak ada siapa menyebut nama Allah. Maka ketika itulah ditiup sangkakala. Bila tiup sangkakala berlaku huru-hara yang dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu masing-masing dah lupa, tak ingat atau lari dari saudara-saudaranya, adik-beradik, tak nak dekat dengan adik-beradik, jauh ya. Dan pada mak tak kenal ada, tak ingat langsung dengan mak, tak ingat langsung dengan bapa. Wa ummihi wa abi, mak pun tak ingat, bapa pun tak ingat. Huru-hara yang amat dahsyat. Jadi bila tiup sangkakala yang pertama. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat pun lupa. Geng roti canai tak ingat dah. Geng bihun tak ingat dah. Geng nasi lemak tak ingat dah. Dan anak-anak pun dah lupa. Walaupun ada seorang anak pun tak ingatnya di zaman itu bila dah tiup sangkakala tu ya. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada ketika itu dia hanya memikirkan kejadian yang akan berlaku pada dirinya sendiri. Apa nak jadi lepas ni? Apa nak jadi lepas ni? Apa jadi aku ni? Aku nak ke mana? Aku apa? Itu aja. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Berlaku huru-hara yang dahsyat. Bila tiup yang kedua, habis semua. Yang menyawa semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Manusia mati, binatang mati, malaikat mati, iblis mati, jin-jin semua mati, burung mati, pokok-pokok mati, ikan mati, kuman mati, serangga-serangga habis mati belaka. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Habis mati belaka. Termasuk malaikat maut pun akhirnya mati. Dia terpaksa tarik nyawanya sendiri. Yang tak mati hanya Allah Ta'ala saja. Kenapa Allah tak mati? Kerana dia hidup bukan dengan nyawa. Dia tidak memerlukan nyawa. Dia tak nakkan nyawa. Nyawa itu diciptanya. Dia cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Dia cipta nyawa bagi pada manusia, hiduplah manusia. Dia cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Dia cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok. Sebab habis mati belaka. Allah dia bukan hidup dengan nyawa. Sebab itu Allah tak mati-mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah ya. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa hanyalah zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Habis mati belaka. Lepas mati amanlah alam ini. Tenang aja. Angin tak tiup lagi dah. Laut tak ada mengalir lagi. Tenang aja. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kemudian dihidupkan semula yang telah mati itu. Mana ada nyawa semua hidup balik. Yang pertama dihidupkan ialah Israfil. Dia pun tiup sangkakala. Hidup-hidup tiup sangkakala. Maka bangunlah semua manusia yang ada nyawa dulu habis semua. Malaikat bangun balik, manusia hidup balik, binatang hidup balik. Gitulah berlaku akhir zaman. Itu semua pergi akan berkumpul di padang mahsyar. Itu berlaku akhir zaman ya. Tapi sebelum itu itulah yang gejala-gejala yang berlaku tu ya. Di akhir zaman rasuah akan menjadi di masyarakat. Tengok di pejabat, mana-mana pejabat pun. Mana-mana pula. Di business concern semua. Korporat, tempat korporat ada aja rasuah. Sama ada swasta ataupun kerajaan. Ada aja rasuah. Menjadi-jadi di masyarakat dan uang mempunyai kuasa. Sekarang ni ada duit berkuasa. Nak dapat gelaran datuk kena ada duit. Kena sumbat dulu baru dapat datuk, baru dapat datuk seri, baru dapat tun dan sebagainya. Kalau terkut tak dapat.
Sebab yang dapat datuk tu semua ada anunya, ada syaratnya dan sebagainya. Kalau orang tua kita ni payahlah. Kalau dapat tu saja-saja nak dapat tu. Itu anu benar tu. Dah terpaksa mereka bagi mereka ya. Ini pun gitu ke. Jadi wang mempunyai kuasa untuk membeli pangkat. Nak pangkat, kena keluar kena rasuah. Beginilah. Dan juga kedudukan. Pangkat kedudukan sama lah ya. Dan wang juga diperlukan untuk mendapat kemudahan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Orang yang ada pangkat, orang berkuasa, dia senang. Kalau kamu nak tender, ni banyak bagi aku sekian banyak. Share apa ni dia? Dia dapat lah. Boleh setuju dapat lah. Dan sebagainya. Jarang orang dapat begitu je tak ada rasuah. Jarang ada tu ada tapi tak ramai. Yang selalunya ada je. Tambah dulu ada caranya tender tertutup, tak ada terbuka ya. Jadi bila tertutup dia je dapat, orang seluruh dia dapat, yang lain semua tak dapat. Dan rupanya dia ada connection dengan yang berkuasa memegang projek-projek satu projek tu. Dia je dapat, orang lain tak dapat. Itu berlaku ni. Akhir zaman ni. Dia bukan di Malaysia saja, seluruh dunia. Tengok pemimpin-pemimpin dunia, siapa yang tak kaya? Siapa yang tak kaya? Soekarno, tak kaya ke? Subandrio, tak kaya ke? Lagi apa? Allah yarham, Taib Mahmud, tak kaya ke? Semua kaya raya belakang tu. Begitu juga Perdana Menteri Thailand, kaya ke tak? Perdana Menteri China, kaya ke tak? Mana datang kekayaan tu? Begitu juga negara Arab, pemimpin-pemimpin Arab, Jamal Abdul Nasir, kaya ke tak? Mana dapat duit? Gaji berapa duit sangat? Kalau banyak pun tak ada jadi jutawan-jutawan. Kemudian yang pangkat pula yang menjaga, tengok kaya-kaya. Raja yang kaya-kaya ada tak? Kerana dia terlibat dengan perniagaan. Kenapa dapat terlibat dengan kaya? Dia dapat aja tanda-tanda. Orang lain tak dapat, dia dapat. Dan sebagainya. Itu kerana apa? Kerana rasuah tu berleluasa. Semua nak duit. Uang telah menjadi Tuhan. Uang ni dianggap sebagai Tuhan, disembah, diikut, dipuja. Dia jadi bahan yang paling utama. Itu uang. Menjadi Tuhan. Yang disembah oleh setiap orang. Semua orang nak duit. Siapa tak nak duit? Saya pun tak. Semua orang nak. Kerana itu dia macam Tuhan. Semua orang seronok. Nakkan duit itu belakang. Nakkan duit. Nakkan wang. Oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Kadang bagi tak cukup. Ngabur dia. Sikit penuh kau bagi ni. Sikit tak cukup. Nak lagi. Itu apa berlaku apa itulah. Penceramah agama. Dia banyak kan? Nak panggil dia tu. Kawan-kawan berapa. Ada yang minta. Ada yang letak harga pula tu. Ada seorang terkenal. Tersebut nama lah. Ini kawan saya cerita benar. Kawan saya tu adalah imam di Masjid Cameron Highland. Masjid Sultan Abu Bakar namanya. Atas bukit tu. Dia tu imam tu. Dia minta satu orang penceramah datang. Ngajar situ lah. Satu percara lah. Suruh buat ceramah situ. Dia pun telefon lah. Tengah sedar telefon tu. Kata penceramah tu. Ustaz cakap dengan PA saya lah. Kata. Tahu PA? Personal assistant saya. Jadi Ustaz ni kawan saya tu. Cakap dengan dia. Belum apa-apa lagi dah tanya. Berapa ribu nak bagi Ustaz tu datang ke tempat tuan kata dia. Berapa ribu katanya. Daripada Cameron Highland tu ke tempat dia tu. Padahal bukan jauh no. Minyak tambah RM10. Kata berapa ribu nak bagi.
Dengar itu terus letak telefon. Tak ada sambung lagi ya. Itu menetapkan kerja. Bukanlah dia menetap kerja. Pembantu dia lah. Sekarang ni begitulah. Sikit banyak kan? Jadi kalau anda akan betul-betul pahala ikhlas, never put a price on yourself. Nak bagi, tak bagi tak apa. Tak bagi diam je, jangan bising. Ngomongin juga. Kalau tidak, dia dah tak ada ikhlas lagi dah. Nakkan ikhlas, kena buat semacam-macam kerana Allah. Ada hadiah terpulang. Nak bagi, nak idak. Jangan nyokong hangat kau tak bagi. Yang monyok aja ya. Tapi banyak yang begitu. Menetapkan kerja. Tambah orang yang ternama tu begitulah. Ada satu orang begitu ke ternama, terkenal. Dia buat ceramah satu tempat tu. Dia bagilah 200. Banyaklah tu, kiranya 200 tu. 2-3 hari lepas itu dah datang surat daripada siusaha. Ngapakan banyak itu tak cukup. Hendak kan sekian banyak. Dia kabarlah 200 tak cukup. Kesetinnya lebih dari 200 lah. Sudahnya penganjur tu kenalah bagi apa kehendak dia. Begitulah seterusnya. Bukan berlaku di kalangan orang biasa aja. Ulama-ulama pun berlaku juga. Semua pun berlaku macam kan. Itu rasuah. Mana dia? Wang menjadi Tuhan dan disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Dalam keadaan yang sebegini rupa, orang sudah tidak mempedulikan sesiapa. Tak kira siapa, lantaklah kamu siapa. Pak Haji ke, Pak Lebar ke, Tok Imam ke, tak kira, janji dapat je. Maka musnahlah akhlak, dah tak ada. Ikhlas dah tak ada. Pada ikhlas itu satu sifat yang terpuji, sifat mahmudah, mesti ikhlas. Allah suruh mau itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan mukhlisin, ikhlas, semata-mata kerana Allah. Lahuddin, dan kerana agama, jangan kerana lain. Ya, kerana agama saja. Li takuna kalimatullahi hiyal mulia. Agar kalimah Allah tu mulia di atas muka bumi ini. Itu saja tujuan kita. Ini dah. Tak perlu siapa-siapa. Maka musnahlah akhlak dan runtuhlah segala budi. Tak ada lagi budi-budi, tak ada. Dan yang wujud hanyalah kezaliman. Zalim aja. Kalau kamu tak bagi, aku tak bagi kamu, tak dapat kamu projek dan sebagainya. Itu zalim lah tu. Hanyalah kezaliman dan penindasan dari setiap lapisan terhadap lapisan yang memerlukannya. Pada orang yang ada kuasa kepada orang yang memerlukan bantuan itu. Itu aja. Semua peringkat begitu. Daripada atasan, pertengahan sampai kepada bawah sekali ya. Itu dia ya. Itu hadis yang ke-11. Yang ke-12 nanti akan dibaca, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Panjang hadis ni. Keterangannya panjang lagi insya-Allah. Ini pendek aja. Jadi untuk pagi ini cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Jangan libatkan diri dengan rasuah, sama ada menerima rasuah atau memberi rasuah. Kalau boleh jangan langsung. Jangan langsung ya. Kerana rasuah itu hukumnya haram. Apa itu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu rasuah ya. Jangan buat rasuah. Baik tuan-tuan dan perempuan, ini bukan rasuah ya. Yang saya nak sebut ni bukan rasuah. Sebelum tadi diedarkan beberapa risalah. Ini saja merayu kepada tuan-tuan dan perempuan. Di kampung saya tu namanya Pulau Tiga Kiri. Ada masjid yang lama. Dah tak pakai masjid tu. Tak ada semayang di situ. Kerana mereka dah ada masjid baru. Masjid yang lama tu sekarang ni dah digunakan sebagai tempat mereka mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak yatim. Mereka tu dijadikannya masjid lama tu sebagai tahfiz. Tempat
mengaji atau menghafal Quran. Ada sekarang tu. Jadi dia merayu kepada tuan-tuan kalau ada lah. Kalau ada sumbangan boleh bagi. Ada nombor akaun tu. Tapi nak pergi nombor akaun tu, korang-korang je lah RM50 ke, RM100 ke, RM1,000 ke, RM50,000 ke. Takkan RM5 nak pergi ke bank. Jadi kalau ada RM5 ke, RM100 ke, RM10 ke, masuk dalam ni. Lepas ni kang, masuk dalam dia. Ada insyaAllah. Situ dah ada situ. Ambil aja lah. Kalau nak bagi, tak nak bagi tak apalah, lantaklah. Bukan untuk saya. Saya ada duit dalam paket ni. Ini belum ada lagi, tak ada duit lagi. Tinggal ada bayar koma. Ya. Jadi kalau ada, sila datang sini. Ya. Masukkan je dalam beg ni. InsyaAllah sampai. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.